Filem Doremi adalah merupakan sebuah filem komedi Malaysia yang diarahkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang telah diterbitkan oleh Studio Filem Merdeka di Malaysia pada tahun 1966. Filem ini ditayangkan dalam bentuk filem hitam dan putih tanpa warna. Filem ini bermula dengan menceritakan sejarah hidup Do, iaitu seorang pemuda yang asyik suka bermain dam. Pada suatu hari, dia telah diburu oleh isterinya Minah kerana hobinya itu. Setelah 4 tahun berkahwin, Do tidak pernah ambil tahu hal rumah tangga, dapur pun jarang berasap. Selain itu, Do juga berhutang keliling pinggang dan tak dapat nak bayar balik. Isterinya Minah minta diceraikan kalau Do tak dapat nak bayar hutangnya yang telah dijanjikan oleh Minah kepada 3 orang pemberi hutang, iaitu Pak Cik sewa rumah, Ayah Ceti dan juga Apek. Do membuat rancangan dengan Minah bagaimana cara bagi mendapatkan wang, iaitu kepada emak Minah. Minah menyatakan Do dah meninggal dunia, manakala Do pergi ke rumah bapanya Minah dan menyatakan yang Minah pula yang mati. Hasil dari kelentongan mereka itu, mereka memperolehi wang RM200 dan dengan itu dapatlah mereka membayar hutang kepada Ayah Ceti RM120, Apek RM45 dan Pak Cik sewa rumah RM45. Selebihnya untuk menampung perbelanjaan harian mereka. Kata Do kepada Minah, "Aku tipu pun bukan harta orang lain, harta bapa kau juga, Minah." Sedang mereka sedang mengira-ngira wang untuk membayar hutang, emak Minah datang untuk menziarahi Do dan dengan itu terpaksalah Do berpura-pura mati. Ketika emak Minah hendak pergi memanggil Tok Bilal, di laman rumah dia bertemu dengan bapa Minah bersama isteri mudanya. Mereka bertengkar kerana emak Minah menyatakan Do yang mati, manakala bapa Minah pula berkeras memberitahu Minah yang mati. Si pemberi hutang apabila melihat Do dan Minah sudah mati, mahu menyelesaikan saja hutang mereka. Kira halal saja, kata mereka. Dalam pada itu, bapa Minah dan emak Minah terus bertengkar dan kali ini siapa yang mati dulu. Bapa Minah kata Minah yang mati dulu, tetapi emak Minah pula kata Do yang mati dulu. Apabila bapa Minah terlepas cakap siapa dapat beritahu siapa yang mati dulu dapat RM100, Do bangkit memberitahu dia yang mati dulu. Apalagi kesemua mereka yang ada dalam rumah itu terperanjat, termasuk si piutang lari lintang pukang, tetapi datang semula menagih hutang apabila mendapati Do dan Minah hanya berpura-pura mati. Bapa Minah begitu marah, begitu juga emak Minah. Tok Bilal apabila datang untuk menguruskan mayat bersama orang-orangnya, mereka semua lari lintang pukang apabila diberitahu oleh bapa Minah yang Do dan Minah hidup semula. Disebabkan rancangan mereka gagal, Do pun menceraikan Minah dengan talak 1. Do hidup bujang kembali dan dia meninggalkan kampung tersebut untuk pergi mengembara. Filem ini diteruskan lagi dengan menceritakan sejarah hidup Ray, iaitu seorang lelaki yang takutkan isteri dan sedikit bodoh. Ia membuat segala kerja rumah manakala isterinya pula bekerja sebagai penari di kelab malam Puluh In. Isteri Ray cengil orangnya dan Ray selalu kena marah lebih-lebih lagi bila Ray membuat salah. Setelah mendapat nasihat dari Jailani, iaitu teman yang selalu bermesyuarat di tingkap, Ray pergi ke tempat isterinya bekerja. Tetapi tidak sesuai berada di tempat itu, Ray pulang ke rumah di mana dia terserempak dengan penyamun pakai koboi ala-ala Lone Ranger. Ray bukannya mahu menghalang, tetapi menggalakkan pula penyamun itu menyamun.
Oleh kerana penyamun berjaya menyamun duit isterinya yang tersimpan di bawah katil, Ray pun dihalau isterinya keluar daripada rumah. Filem ini diteruskan lagi dengan menceritakan pula sejarah hidup Mi. Mi pula berjiran dengan seorang gadis yang bernama Mila yang tinggal bersama bapanya yang garang. Mi sukakan Mila dan begitu juga sebaliknya. Mi ialah seorang penganggur dan sentiasa sahaja meminta duit daripada Mila untuk pergi mencari kerja. Dalam pada itu, Do dan Ray bertemu di pejabat buruh untuk meminta kerja. Kerana minta kerja punya pasal, Ray menyindir Do, dan ketika bertengkar dan pergaduhan baru sahaja mahu bermula, tiba-tiba seorang wanita muda menjerit meminta tolong kerana beg tangannya diragut pencuri. Do dan Ray tak jadi bergaduh, malah mereka bersama-sama mengejar pencuri. Turut sama mengejar Mi yang kebetulan berada di situ. Mi pada mulanya disyaki sebagai pencuri disebabkan dia mengejar pencuri di depan Do dan Ray. Bagaimanapun, mereka berjaya menangkap pencuri yang sebenar dan diserahkan kepada polis yang datang ke tempat kejadian. Dalam pertemuan itu, masing-masing memperkenalkan diri sebagai Mas Do, iaitu Do, Amure, iaitu Ray, dan Minami, iaitu Mi. Mereka mengaku bersahabat. Do, Ray dan Mi, 3 orang bujang terlajak. Setelah itu, Mi menjemput Do dan Ray tinggal di rumahnya yang lebih merupakan reban ayam yang bergelar Istana Sangkut. Untuk hidup, mereka berpakat atas idea Mi untuk menjual berus gigi dengan cara paksaan. Bagi tujuan itu, mereka pun memakai pakaian seragam ala Zorro. Bagaimanapun, mereka gagal kerana rumah pertama mereka pergi ialah rumah orang kaya yang mana anak saudaranya bekerja sebagai polis. Mereka bertiga nyaris-nyaris kena tangkap. Dalam pada itu, bukan sahaja Mi yang tersangkut hati dengan Mila, tetapi juga Do dan Ray. Atas idea Do, rancangan dibuat untuk menjual ubat. Mereka tiada duit dan Do kemudian menyuruh Mi pergi jumpa Mila untuk meminjam duit. Apabila Mi pergi ke rumah Mila, dia terserempak dengan bapa Mila dan diburu dengan parang kerana bapa Mila tidak suka anaknya diganggu, lebih lagi oleh Mi. Sementara Mi kena kejar, Ray pula ditugaskan pergi menemui Mila untuk meminjam duit. Belum pun sempat menyatakan hasrat, kalaupun sudah, tetapi tersasul bapa Mila pula pulang dan seperti Mi, dia pun kena buru. Apa pun tak boleh. Kemudian tiba pula giliran Do untuk masuk ke rumah Mila untuk meminjam duit. Do berjaya mendapat RM10, tetapi belum sempat keluar rumah, bapa Mila pulang. Do pun bersembunyi. Bapa Mila terperanjat dan terus pengsan apabila secara tiba-tiba muncul Do, Ray dan Mi di dalam cermin berpakaian ala Zorro. Dengan duit RM10 itu, Do, Ray dan Mi membeli ramuan-ramuan ubat-ubatan tipu untuk dijual di hari pertama. Ubat laris habis dijual. Dengan keuntungan yang diperolehi itu, bahagian disimpan buat modal, sebahagian untuk bayar hutang Mila dan sebahagian lagi untuk mereka bertiga. Mereka kemudian pergi joli di Buloh Inn. Ketika menjual ubat untuk kali keduanya, Do, Ray dan Mi telah dikejar oleh orang-orang yang telah membeli ubat mereka yang lalu kerana mereka dapati ubat tersebut adalah tipu. Apalagi Do, Ray dan Mi lari lintang pukang untuk menyelamatkan diri.